Baik. Kita muliakan belajar malam ini dan sama-sama membaca kitab Ilah dari Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Quran Rasulullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadudul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa darjat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun man kunna fihi wajada halawatul iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbil mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyukraha ya'uda fil kufri kama yukraha ay yuhzafu ilan nar. Maksudnya, tiga perkara barang siapa yang terdapat dalam hatinya itu tiga perkara tadi, maka dia mendapat kemenisan iman. Yang pertama, bahawa adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dia kasihi melebihi daripada kasihnya kepada selain keduanya. Yang kedua, tiada dia kasih kepada seorang itu melainkan kasihnya hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bahawa ia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam api neraka. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ini kita sambung kitab Misbahud Duja, Syarah Safinatun Najah. Jadi malam ini kita lihat rukun Islam. Rukun Islam bahagian pertama di muka surat 24, InsyaAllah. Faslun, ini satu pasal. Arkanul Islam khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumu ramadan wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya bermula ini suatu fasal. Bermula ini satu fasal. Fasal ni maksudnya penghalang antara dua perkara ataupun pembatas antara dua perkara, itu dikatakan sebagai fasal. Dia adalah suatu nama daripada lafaz-lafaz tertentu yang menunjukkan makna atau perbincangan tajuk tertentu yang terdiri daripada beberapa furuk ataupun cabang, permasalahan dan juga tambih, peringatan. Itu dikatakan sebagai fasal. Fasal ialah satu nama daripada lafaz tertentu yang menunjukkan makna atau perbincangan tajuk tertentu yang terdiri daripada beberapa cabang, permasalahan dan juga tambih, peringatan. Faslun. Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam tu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah, menyaksikan bahawa tiada tuhan disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, wa iqamis salat, iqamis salat, mendirikan sembahyang, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Dan kita dah dekat bulan Ramadan ni,
wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan mengerjakan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu dan berkuasa untuk pergi ke sana. Jadi rakaat arkanul Islam ni sebenarnya dia ada satu hadis khusus berkenaan dengan arkanul Islam. Hadis yang berbunyi bunyal Islamu ala khamsin. Islam tu dibina di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamiz shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Lebih kurang sama lah tu. Di situ disebutkan Islam tu dibina di atas 5 perkara. Bina maknanya asas, tonggak dia lah. Tonggak dia mesti ada 5 perkara. Jadi kalau kita tak melaksanakan 5 perkara tadi, maka sudah tentu kita punya Islam tu tak sempurna lah, kuranglah sempurna. Rukun Islam 5 perkara. Pertama, bersaksi bahawa tiada Tuhan ataupun ilah yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Baik, sebelum tu kita lihat tentang makna rukun. Apakah dikatakan sebagai rukun? Rukun di segi bahasa maknanya juzuk atau tiang bagi sesuatu, atau bahagian yang paling asas daripada sesuatu. Itu dikatakan sebagai rukun. Juzuk atau tiang bagi sesuatu atau bahagian yang paling asas daripada sesuatu. Rukun bermaksud bahagian yang mesti ada untuk mencapai hakikat sesuatu. Jika tak ada rukun, sesuatu tu tidak akan ada. Kalau tak ada rukun, tak ada sesuatu. Dan rukun mesti sesuatu benda yang mesti dilaksanakan. Dia dah rukun lah. Satu benda nak kata tidak boleh tidak, tidak boleh tidak, mesti dilaksanakan. Itulah dengan maka sebagai rukun. Cuma yang kelima tu, haji ke Baitullah itu dia ada syarat-syarat tertentu lah. Maknanya mampu untuk pergi ke sana. Kalau tak ada kemampuan ke sana dari segi wang ringgit ataupun dari segi kesihatan tubuh badan, maka tak wajiblah pergi ke sana. Tapi nak pergi boleh jugalah. Cuma tidak selamatlah dari segi keselamatan untuk pergi ke sana. Baik. Kemudian Islam. Apa dikatakan Islam? Islam berasal dari perkataan silmun, pasrah ataupun tunduk, ataupun daripada perkataan salmun, aman ataupun damai, dan daripada kataan salamun, salam sejahtera. So makna Islam ni tuan-tuan, dia berasal dari 3 perkataan. Sama ada kita nak perkataan daripada asalnya silmun, ataupun salmun, ataupun salamun. Kalau salmun maknanya pasrah ataupun tunduk. Kenapa? Kerana bila kita Islam ni, maknanya kita pasrah lah, kita tunduk di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Islam juga boleh bermakna salmun ataupun aman ataupun damai. Bila kita masuk Islam, maknanya kita telah pun aman, damai. Islam sejahtera. Aslim taslam. Aslim taslam. Masuklah Islam, niscaya kamu sejahtera. Dia juga boleh bermakna salamun, sejahtera jugalah, ataupun aman damai. Daripada segi istilah, Islam bermaksud tunduk dan patuh kepada seluruh hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada segi hukum hudud, hukum qisas, sama ada segi bab ibadah, munakahat, bab jinayat, ataupun dalam bab muamalat dan sebagainya. Begitu juga dengan sunnatullah, benda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perjalanannya, maka wajiblah kita menerima dan patuh di atas segala perkara yang tersebut dah. Tak bolehlah kita menentang. Maknanya kalau kita menentang, kita mempelekehkan Islam sendiri, maknanya boleh kita dikategorikan sebagai orang yang murtad, orang yang keluar daripada Islam. Kenapa? Kerana zahir daripada Islam, tapi hakikatnya kita menentang Islam itu sendirilah. Macam tu. Tak guna kalau kita kata nama kita Islam, nama kita contohnya Ahmad bin Abu, ataupun nama kita itu nama-nama yang lain lah, yang ada dikategorikan sebagai nama Islam. Tetapi dalam masa yang sama kita menentang Islam, kita membelekehkan Islam. Adakah layak kita namakan semua Islam? Sudah tentu tak layak. Kita menghina hukum Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita mempelekehkan
para nabi dan juga para rasul. Okey, kita memelekehkan isi-isi kandungan terdapat di dalam Quran itu sendiri. Maknanya zahiriat saja kita nampak kita Islam, hakikatnya kita tidak Islam pun. Kita memperlekehkan agama Allah Subhanahu wa taala itu. Baik. Apakah 6 syarat untuk mengesahkan seseorang itu sebagai Islam? Yang pertama, mestilah seorang itu berakal. Seorang itu mestilah sebagai orang yang berakal, bukannya orang yang gila. Okey, kalau orang yang gila kita tak boleh iktiraf dia sebagai seorang Islam bila dia nak masuk Islam. Yang kedua, seorang itu balik dan berakal. Cukup umur lah, balik ataupun berakal. Mana cukup umur, mana dia dah boleh berfikir dengan secara matang tentang apakah kebaikan Islam itu, dan dia memilih Islam itu sebagai agama dia. Kemudian tidak ada paksaan. Masuk Islam pula tidak ada paksaan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, la hikrah fiddin. La hikrah fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil usqa lan fisama laha. Tidak ada paksaan di dalam menganut agama Islam. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Maka sungguh telah benarlah kebenaran ataupun petunjuk itu daripada kesesatan ataupun kezaliman. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, maka barang siapa yang beriman dengan Allah Taala dan menghindarkan diri daripada taghut ataupun patung berhala, faqad istamsaka bil urwatil usqa lan fisama laha. Mereka itu merupakan seperti seorang yang telah memegang satu buhul tali, memegang tali dengan kuat dan juga kukuh, yang mana tali itu tidak akan putus. Lan fisama laha. Mereka merupakan seperti memegang satu tali, buhul tali yang begitu kuat dan kukuh, yang tidak akan putus selama-lamanya. Lan fisama laha. Okey. Jadi mana syarat yang ketiga untuk mengesahkan seorang itu Islam, mestilah seorang itu tidak dipaksa masuk Islam. Memang orang kata sukarela dia sendiri. Adakah siapa memaksa anda masuk Islam? Tak ada. Adakah sukarela nak masuk? Ya, kami nak masuk. Jadi kalau kita nak tarik orang masuk Islam, kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Yang kelima, terus menerus ketika mengucap 2 kalimah syahadah. Terus menerus mengucap 2 kalimah syahadat. Kan apabila seandainya dia ni memang dah faham tentang Islam, digalakkan terus mengucap. Tapi kalau seandainya dia memang tak faham langsung tentang Islam, takut nanti dia hanya mengikut orang saja, lebih baik kita bagi penerangan sikit berkenaan Islam. Bagi penerangan sedikit tentang Islam, apa itu Islam dan sebagainya. Lepas tu kita minta dia sama ada dia nak memilih Islam ataupun tidak. Itu yang paling baiklah. Kita tak nanti seorang itu bila masuk Islam sekejap saja, lepas tu keluar balik. Dia kata kita yang paksa dia masuk Islam, sedangkan kita tak paksa dia masuk Islam. Yang ketujuh, 2, 4, 6, 7. Yang keenam, tertib antara 2 kalimah syahadah. Tertib di antara 2 kalimah syahadah. Mestilah dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dituruti dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, ataupun Nabi Muhammad itu ialah hamba dia dan juga rasulnya. Abduhu wa rasuluh. Bolehlah sama ada wa anna Muhammad Rasulullah ataupun wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kerana ada separuh tempat tentang separuh negara menggunakan cara ataupun metod begitulah. Kalau kita di Malaysia ni lebih kepada cara asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu. Kalau di luar negara dan tempat-tempat lain ada yang wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bolehlah, tak ada masalah. Janji kan dia punya maknanya tu tak lagi dalam pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu mengaku Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah. Kemudian mengikut ijma' ulama,
Mengikut ijma' ulama, Rasulullah SAW diutuskan kepada manusia dan juga para jin. Pendapat mutamak menyatakan baginda juga diutuskan kepada para malaikat. Ini berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW lah. Jadi Nabi diutuskan sama ada kepada orang Arab ataupun bukan Arab, sama ada kepada manusia dan juga para jin. Itu sebabnya tuan, ada golongan jin yang beriman kepada Allah dan ada golongan jin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam kumpulan jin yang kafir atau beringkar kepada Allah. Baik, apakah perkara yang berkaitan dengan dua kalimah syahadah? Ada 5 perkara yang berkaitan dengan dua kalimah syahadah. Pertama, fardu syahadah. Yang kedua, kesempurnaan syahadah. Yang ketiga, rukun syahadah. Yang keempat, syarat sah syahadah. Dan yang kelima, cara membinasakan syahadah ataupun perkara yang boleh membinasakan syahadah. Baik, apakah dikatakan sebagai fardu syahadah? Fardu syahadah ialah apabila seorang itu mengucapkan dengan lisan ataupun dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Diucapkan dengan lidah. Bagi orang yang tidak bisu lah. Bagi orang yang bisu macam dia ucapkan kalimah syahadah, dia tak boleh ucapkan. Jadi dia menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat yang mudah ataupun yang boleh dipahami oleh orang lain, kan? Ataupun pihak orang yang nak mensyahadahkan tadi naklah menggunakan sesuatu kaedah yang khusus, yang mudah dipahami oleh semua orang. Macam tu. Kemudian yang kedua, membenarkan dengan hati makna syahadah itu. Membenarkan dengan hati. So maknanya syahadah ni bukan hanya sekadar di mulut saja, dalam bahasa Arab aja. Malahan maknanya pun kita kena faham. Supaya masuk ke dalam hati orang yang bersyahadah tersebut. Kita tak nak lagi nanti tuan-tuan hanya bersyahadah di mulut saja, sedangkan di hatinya tidak menerima Islam itu sendiri. Lambat laun tuan-tuan, orang macam ni kemungkinan dia keluar daripada Islam satu hari nanti. Ada juga tuan-tuan golongan tertentu ni, orang tertentu ni masuk Islam kerana nakkan sesuatu. Nakkan sesuatu, contohnya nak berkahwin, kan, sama ada dengan lelaki Islam ataupun perempuan Islam, dia nak berkahwin. Kemudian apabila terjadinya keruntuhan rumah tangga mereka bila mereka dah berkahwin, akhirnya mereka keluar pada Islam semula. Kenapa? Kerana tujuan masuk Islam itu hanyalah untuk berkahwin. Jadi naklah seorang itu bila nak masuk Islam, naklah dia membersihkan dulu akan niat dia. Niat dia kenapa nak Islam. Janganlah niat dia itu hanya semata-mata nak berkahwin ataupun nak mendapatkan sesuatu bila nak masuk Islam. Nah, takut nanti apabila dia tidak mendapat apa yang dia nakkan tadi, dia takut nanti dia akan keluar semula kepada agama dia yang asal. Baik, yang kedua, kesempurnaan syahadah. Ini perkara berkaitan dengan kalimah syahadah. Pertama, kesempurnaan syahadah. Yang pertama, ilmu dengan dalil. Ilmu berserta dengan dalil ataupun hujah, ataupun istilah lain namanya ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin belum kenal secara detail berkenaan dengan macam sifat 20 ke wujud, qidam, baqah dan sebagainya, kan. Tetapi secara kasar dia dah secara ijmal dia dah tahulah, dah faham dah. Maknanya ada ilmu dia berkenaan Islam ni, maka dia pun masuklah Islam. So yang pertama, ilmu dengan dalil. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, membenarkan dengan hati. Yang keempat, yakin dengan hati. Membenarkan dengan hati, kemudian dia yakin pula dengan hati ni bahawa Islam ni adalah agama yang benar. Dan dia pun dah buat kajian tentang Islam. Dah buat kajian tentang Islam, apakah kebaikan Islam, kebagusan Islam, kecantikan Islam dan sebagainya. Dan dia juga tidak memandang bahawa kan, bila masuk Islam tu maknanya masuk Melayu, jadi Melayu, tak ada. Kadang ada orang menganggap begitu. Kalau dia masuk Islam, maka dia masuk Melayu, Ustaz. Kerana kebanyakan orang Islam di Malaysia ni biasanya orang Melayu lah. Orang Melayu boleh katakan majoriti semua Islam. Cuma yang agama lain, yang kata bangsa lain, ada yang Islam dan ada yang tidak Islam. Jadi ada yang bertanggapan begitu. Bila masuk Islam, ada yang masuk Melayu. Jadi tanggapan itu naklah dibuang.
Kerana kalau kita melihat dalam konteks itu, ada di kalangan orang Melayu ni pun perangai pun ada yang tak elok juga, akhlak dia teruk juga kan. Jadi kita jangan memandang daripada sudut itulah. Mana orang Islam tu jangan pandang sudut itu. Kalau dia pandang pada sudut itu, sudah tentu nampak Islam ni memang teruk, tak baik, tak bagus kan. Jadi akhirnya dia tak nak masuk Islam, ataupun masuk Islam hanya main-main macam tu je. So maknanya mesti ada keyakinan di dalam hati. Yang ketiga, rukun syahadah. Perkara yang berkaitan dengan kalimah syahadah seterusnya ialah rukun syahadah. Apa dia rukun syahadah, tuan-tuan? Ada 4 rukun syahadah. Pertama, mengisbatkan zat Allah. Yang kedua, mengisbatkan sifat Allah. Yang ketiga, mengisbatkan perbuatan ataupun afal Allah. Yang keempat, mengisbatkan kebenaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna isbat, tentang menetapkan dengan tidak ada goyah. Tidak ada goyah, tidak ada longgar, tidak ada terkelucih sana, terkelucih sini sebagainya. Itu makna mengisbatkan zat Allah Ta'ala, itulah bahawa zat yang wajib wujud, zat yang wajib wujud, yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha sempurna, yang tidak ada satu zat pun yang lebih sempurna melainkan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengisbatkan sifat Allah. Kan, naklah dia yakin bahawa Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang wajib pada Allah, seperti wujud, qidam, baqa, muhalafatu ta'ala il hawadis, qiyam ta'ala bi nafsi, dan sifat-sifat lain dalam asma' husna tu. Kan ada 99 nama Allah. Dalam 99 tu dia sebenarnya menerangkan tentang sifat yang wajib yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat Al-Wahhab, Maha Pemberi, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Razzaq, kan Maha Pemberi rezeki, tahu tak? Asy-Syakur, Syakur maknanya yang banyak berterima kasih. Bersyukurlah, mana hamba tu kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tuan-tuan, yang keempat, syarat sah syahadah. Syarat sah syahadah pula diketahui, dikeralkan, dibenarkan, dilaksanakan. Ada 4 dia, syarat dia. Pertama, diketahui benda yang nak diucapkan tadi, bukan orang kata main-main punya ucapan. Kenapa? Dia akan merubah hidup dia selepas ni. Kalau sebelum ini contohnya dia halal makan benda yang haram, contohnya babi. Bila dia masuk Islam, dia tak halal lagi dah, tak boleh makan lagi dah. Tak? Kalau sebelum ni dia tak pernah berpuasa, lepas ni bila dia masuk Islam, maka dia kena berpuasa. Kena berpuasa maknanya kalau bulan Ramadan tu tuan, 30 hari di bulan Ramadan. 30 hari di bulan Ramadan dia kena berpuasa. Kalau sebelum ni dia tak pernah berpuasa, ataupun mungkin puasa mengikut ajaran agama mereka saja, kan? Bila dia masuk Islam, kena berpuasa tetapi mengikut syarat terdapat Islam itu. Okay. Kalau sebelum ni kemudian dalam bab solat ataupun sembahyang, sebelum ni mungkin dia ada ibadah mengikut agama dia. Tapi bila ada masuk Islam, maka dia kena ibadah mengikut agama Islam dan sebagaimana yang telah pun digariskan di dalam Islam sendiri. Mesti ada orang kata sembahyang, mana setiap waktu kena ada sembahyang, ada zuhur, asar, maghrib, isyak, kan, subuh. Mana dalam sehari semalam tu dia kena sembahyang sebanyak 5 kali. Kemudian ada rakaat-rakaat dia pula. Kan? Contohnya kalau subuh tu 2 rakaat, kalau zuhur tu 4 rakaat. Okay? Mesti ada orang kata bacaan Fatihah, ada rukun solat, ada ruku, ada sujud, ada tahiyat dan sebagainya kan. Kalau dalam agama mereka sebelum ni sudah tentu memang tidak ada. Walaupun ada ibadah dalam konteks agama mereka sebelum itu. Okay? Tapi bila dah masuk Islam, kena ikut cara Islam. Okay? Kena menunaikan zakat, kena berpuasa di bulan Ramadan, kena berhaji. Kalau saya telah cukup syarat untuk mengerjakan haji tu kan. Maknanya syarat syahadah ni diketahui apa yang diucapkan itu, kemudian diikrarkan, ikrar mana dilafazkan, kemudian dibenarkan dalam hati, kemudian dilaksanakan pula. Mana di sana itu bukan hanya sekadar dia mengucapkan benda tadi, kena praktikan apa yang terkandung dalam Islam itu. So makna kalau dia tak faham tentang Islam, wajib dia belajar.
Wajib belajar. Dan biasanya macam saudara baru kan, dia ada kelas untuk saudara baru. Ada kelas untuk saudara baru, maka dia boleh belajarlah berkenaan tingkat Islam. Yang kelima, perkara berkaitan dengan kelima syahadah yang kelima, perkara yang boleh membinasakan syahadah. Terdapat sebenarnya banyak perkara yang boleh membinasakan syahadah. Antaranya ialah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya dia dah mengucapkan syahadah, dia dah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba tuan-tuan entah macam mana, tiba-tiba dia keluar pada Islam semula. Kan? Dia tak mengaku Allah Taala sebagai Tuhan. Okay? Antara salah satu sebab daripada manusia ni keluar dari Islam, tuan-tuan, antaranya kadang-kadang dia tidak mengamalkan Islam itu. Dia pula duduk jauh daripada orang yang mengamalkan Islam. Kemudian ataupun mungkin dia tinggal dalam keluarga dia yang belum Islam. Dia tinggal dalam keluarga dia yang belum Islam lagi. Jadi keluarga yang Islam tadi mempengaruhi dia. Dia kata kau sekarang keadaan susah, jadi mana orang Islam nak tolong kau? Tak ada pun. Kamilah yang tolong kau, kan? Kamilah yang tolong kau. Okey. Kemudian merasa ragu di dalam hati dia. Rasa ragu dalam hati dia, kan? Betul ke Islam ni? Betul ke tak betul? Quran ni betul ke tak betul? Jadi ada rasa ragu macam tu, tak boleh lah. Kemudian menyangka dirinya dicipta oleh Allah. Dia kata aku ni bukan Allah Ta'ala cipta, aku ni jadi dengan sendirinya. Ataupun dia kata alam ini yang begitu luas terbentang ini terjadi dengan sendirinya. Tidak ada Tuhan yang menjadikan dia. Kemudian yang keempat, tidak mengisbatkannya ataupun tidak menetapkannya. Baik. Kemudian kita lihat tentang kesempurnaan iman. Imam Bajuri pernah berkata, para ulama telah menyatakan bahawa termasuk dalam kesempurnaan iman seseorang ialah seseorang berkeyakinan bahawa tidak ada seorang pun yang berkumpul padanya kebaikan-kebaikan dan keelokan-keelokan zahir dan batin sebagaimana yang berkumpul dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak menyatakan tentang kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bajuri menyatakan bahawa para ulama telah menyatakan bahawa termasuk dalam kesempurnaan iman ialah seseorang berkeyakinan bahawa tidak ada seorang pun yang berkumpul padanya kebaikan-kebaikan dan keelokan-keelokan zahir dan batin sebagaimana yang berkumpul pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak menyatakan tentang kesempurnaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ini seorang lelaki yang sangat sempurna, itulah cerita Allah Ta'ala, punya akhlak yang sangat mulia dan sangat baik akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi tetap seorang manusia. Sifat yang harus bagi seorang Nabi atau Rasul itu ialah berperangai ataupun berkelakuan seperti kelakuan manusia. Mesti ada makan, mesti ada minum, mesti ada berkahwin, berbaring dan sakit dan sebagainya. Itu memang benda yang semula jadi yang ada kepada Nabi ataupun Rasul yang telah pun diceritakan Allah Ta'ala. Akan tetapi Nabi mempunyai sifat kesempurnaan yang ada pada diri Nabi itu. Salah satu dari sifat kesempurnaannya ialah akhlak. Contohnya akhlak baginda Rasulullah SAW. Nabi seorang yang sangat bertakwa, Nabi seorang yang berkata benar. Ada 4 sifat yang wajib pada Nabi dan Rasul. Contohnya sidik, cakap benar. Yang kedua, tabligh, menyampaikan. Yang ketiga, fatanah, cerdik. Yang keempat, iaitulah amanah. 4 sifat yang wajib kepada baginda Rasulullah SAW dan juga para Nabi dan Rasul. Tetapi ada lagi satu sifat yang lain. Ada lagi. Ataupun banyak lagi sebenarnya sifat yang baik. Zuhud. Nabi seorang yang zuhud. Nabi seorang yang sangat bertawakal kepada Allah. Nabi seorang yang sangat bertakwa kepada Allah. Nabi seorang yang sangat sabar. Tak? Nabi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Okey, Nabi sangat baik pada ahli keluarganya. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itulah orang yang paling baik ahli keluarga dia. Mana apa sifat yang tak ada pada Nabi, semua ada sifat-sifat kebaikan. Sifat-sifat keburukan tidak ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dan juga Rasul juga punya satu sifat lain lagi, sifat ismah. Apa makna ismah? Maknanya terpelihara daripada melakukan dosa.
sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Terkatakan Nabi itu mempunyai sifat maksum ataupun ismah, terpelihara daripada dosa kecil ataupun dosa besar. Baik. Kemudian kita lihat tentang mendirikan solat. Mendirikan solat pula. Jadi rukun Islam tadi tuan 5 perkara. Pertama syahadah, kedua mendirikan solat. Apa maksud dengan mendirikan solat? Maksud mendirikan solat ialah melaksanakan solat secara istiqamah ataupun terus menerus dengan menjaga rukun dan juga syarat sah solat. Itu dikatakan sebagai mendirikan solat. Melaksanakan solat secara istiqamah atau terus menerus dengan menjaga rukun dan juga syarat sah solat. Kemudian definisi solat. Apakah dikatakan solat? Solat dari segi logah maknanya doa. Doa. Asal saja kata doa maka dikatakan solat dalam segi bahasa. Tapi dari segi istilah, solat ialah aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bisyurutil makhsusah. Bisyurutil makhsusah. Salat, kata Imam Rafa'i, dia kata salat ialah aqwalun wa af'alun, perkataan-perkataan ataupun perbuatan-perbuatan muftatihatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir, muhtatamatun bitaslim, dan disudahi dengan salam, bisyuruti makhsusah, dengan syarat-syarat yang tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu. Itu dikatakan sebagai solat. Kan? Sebab orang dia tak tahu definisi ni. Ta'rif dia tak tahu. Dia kata solat ialah. Kau tahu tak mana solat? Solat ialah. Rupanya benar dia kan? Tapi sebenarnya istilah bahasa Arab ni dia ada definisi ni. Dia ada ta'rif tertentu. Contoh solat, aqwalun wa af'alun, perkataan ataupun perbuatan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, bisyurutil makhsusah, dengan syarat-syarat yang tertentu untuk kita mendirikan solat. Apa syarat mendirikan solat? Contohnya bersih pakaian kita, kan, tempat solat kita mengangkat wuduk dengan wuduk yang sempurna, menutup aurat, okey, masuk waktu. Macam mana kalau kita nak solat waktu belum masuk lagi? Kan? Hatta contohnya solat duha sekalipun. Nak solat duha pun bukannya boleh main solat duha macam tu je. Mestilah masuk waktu duha. Dah masuk waktu duha barulah kita boleh solat sembahyang duha. Tahu tak? Apalagi kalau solat-solat yang lain. Solat tarawih. Solat tarawih waktu bila? Kan? Waktu selepas solat Isyak. Takkan kita nak tarawih waktu zuhur? Tak boleh kan? Dia mesti ada syarat tertentu, dan waktu-waktu tertentu barulah kita ditirafkan sebagai orang telah melakukan. Cuma ada solat yang boleh kita lakukan bila-bila saja, iaitu dinamakan sebagai solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni boleh kita lakukan bila masa kita nak lah. Tapi kalau macam solat-solat contoh yang nama-nama khusus, mesti dilakukan pada waktu-waktu yang telah pun ditetapkan di dalam Islam itu. Baik. Kemudian dalam satu kitab yang lain menyatakan bahawa yang dikatakan solat itu ialah aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim ghaliban. Yang dikatakan solat itu ialah perkataan dan juga perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dan taslam dengan salam ghaliban. Ghaliban maknanya kebiasaannya. Di sini ada penambahan perkataan ghaliban. Ghalib maknanya kebiasaannya. Kalau tadi dia tak ada tambah perkataan ghaliban, dia hanya tambah perkataan bisyurutil makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Kalau pendapat kedua pula dikatakan sebagai sembahyang solat itu ialah perkataan atau perbuatan dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam ghaliban, kebiasaannya. Okey, apa maksud ghaliban? Ghaliban makna kebiasaan, ditambah dalam takrif di atas kerana terdapat solat yang didirikan bukan dalam keadaan yang biasa. Kan? Kenapa tuan-tuan? Kerana ada solat yang didirikan bukan dalam keadaan biasa. Contohnya
Solat jenazah. Solat jenazah, solat orang yang diikat badan dia, solat orang yang sakit, yang hanya mampu dengan hati sahaja. Ataupun solat orang bisu, solat orang bisu yang diikat badannya. Okey, ini contoh solat-solat yang orang kata lain daripada biasalah. Tak, contoh solat jenazah. Kalau kebiasaannya kalau kita solat tetap mesti ada rukuk dan juga sujud, betul tak? Ada rukuk dan sujud. Tetapi bila kita solat jenazah, ada tak rukuk dengan sujud? Tak ada. Kalau kita rukuk dengan sujud, mana kita dianggap sebagai orang gila. Orang gila kan. Kau ni pun sembahyang jenazah ni, kau pergi rukuk dengan sujud dengan si mayat tu buat apa? Betul tak? Jadi orang anggap kita orang gila lah, ataupun orang jahil. Orang jahil kan. Jadi solat jenazah. Kemudian solat orang yang diikat badan dia. Orang diikat badan dia, macam mana dia nak solat? Kalau dia menghadap badan dia contohnya ke timur, macam mana? Macam mana sekarang ni? Sedangkan solat sepatutnya menghadap ke kiblat. Ke kiblat dan dengan keadaan yang badan yang orang kata tidak terikat, boleh berdiri dengan tegak. Kalau orang diikat kadang-kadang tak boleh berdiri dengan tegak. Mungkin diikat dalam keadaan duduk. Macam mana? Kemudian dia pula masa tu dia pandang ke tempat lain pula. Dia oleh orang mengikat tadi, dia menghadapkan dia ke timur ataupun ke tempat lain lah, ke selatan. So macam mana dia nak menghadap ke kiblat? Maknanya dia sembahyang mengikut bagaimana keadaan dia lah. Okey. Itu juga solat orang sakit yang hanya mampu dengan hati sahaja. Orang sakit kadang-kadang dia terlantar begitu kan, hanya boleh gerak je, mungkin dia punya mata je boleh gerak, anggota badan tak boleh nak gerak, terbaring tu kan. Jadi dia kena solat mengikut bagaimana keadaan dia. Begitu juga dengan solat dalam peperangan dalam keadaan berkecamuk itu kan, berperang, betul tak? So macam mana kita nak solat? Sedangkan waktu solat dah masuk dah. Jadi kena solat mengikut bagaimana keadaan dia. Kan kalau tengah memukul, menebas, menghunuskan pedang, kenalah menggunakan pedang, tapi dalam keadaan solatlah kita. Kerana menghormati waktu, kerana waktu telah pun masuk. Betul tak? Ataupun mungkin kita kadang kita ni orang kata kita naik kenderaan, lepas tu jam di lebuh raya, betul tak? Kita jam lebuh raya, sedangkan waktu dah masuk ni. Macam mana kita nak solat ni? Sedangkan kita jam dah terkandas dah, berjam-jam dah kat situ dah tak bergerak, tuan-tuan. Tak bergerak. Kalau seandainya kita boleh keluar daripada kereta kita dan ada air untuk kita berwuduk, ambil wuduk terus solat menghadap ke kiblat lah. Tapi kalau seandainya memang tidak ada ruang untuk berwuduk, tiada ruang untuk kita nak solat dalam kereta. Tak kisahlah menghadap ke mana, betul tak? Tak kisah menghadap ke mana, janji kita solat. Okey, nanti bila kita dah sampai ke tempat kita, maka bolehlah kita qada semulalah. Kita buat sembahyang yang sempurna. Baik, itu juga dengan solat orang bisu. Kalau orang bisu, macam mana dia nak baca dalam solat? Sedangkan dia bisu, sudah tentu dia hanya orang kata menggerak-gerakkan saja bibir dia lah, gerak-gerak bibir saja, ataupun menggerak-gerakkan lidahnya kan, dengan niat dia membaca suratul Fatihah, ataupun dengan niat dia membaca apa lagi, membaca ayat-ayat terdapat dalam solat tadi lah. Kenapa? Kerana dia bisu, tak boleh nak cakap. Okey, ni dikatakan sebagai solat dalam keadaan yang luar daripada biasa. Ataupun solat orang bisu yang diikat badan. Dia bisu, dah lah bisu, lepas tu kau nak ikat pula tu. Kau nak ikat dah badan ni oleh penjahat. Penjahat masuk dalam rumah kan, dia tengok dia dalam rumah tadi, dia ikat, dia tangkap dia ikat, dah lah orang tu bisu, dia ikat pula. Lepas tu sedangkan masa waktu solat dah masuk, jadi dia kena solat mengikut keadaan macam mana keadaan dia masa itu. Dia tidak boleh meninggalkan solat itu. Kerana ada separuh daripada orang kita tu, orang Islam ni, kadang-kadang dia tak nak solat, dia bagi alasan macam-macam. Contohnya, aku ni sakit, macam mana aku nak solat? Aku sakit dengan solat. Aku ni diikat badan, macam mana aku nak solat? Aku ni tengah jam kenderaan ni lepas raya ni, macam mana aku nak solat ni? Macam-macam alasan lah. Sebenarnya tak boleh kita bagi alasan begitu kan. Kita kena solat mengikut macam mana keadaan kita pada masa itu.
Mana tidak ada roksah dalam bab solat sebenarnya. Kecuali kalau macam orang-orang golongan perempuan muslimat ini, dia ada roksah pada mereka. Contohnya mereka ada uzur, kedatangan haid dan nifas, kan? Jadi masa itu mereka bolehlah dilonggarkan daripada tidak solat. Tapi lelaki tuan-tuan, asal dia telah balik dan dia berakal, selagi itu tuntutan solat itu tidak pernah habis. Selagi itu tuntutan solat tidak pernah habis. Dia mesti buat macam mana keadaan dia pada masa itu. Kalau dia dalam keadaan selesa, kan, tidak ada apa-apa yang boleh mengancam kedudukan dia ataupun menyekat batasan kedudukan dia, maka dia kena solat dengan sempurna. Mengangkat wuduk, kan, berpakaian dengan menutup aurat, kemudian menghadap ke atas kiblat, membaca dengan bacaan yang tertib dan jelas, macam mana bacaan dalam solat. Baik. Kemudian solat adalah ibadah badan zahir yang paling afdal. Solat adalah ibadah badan zahir yang paling afdal. Ia adalah sebaik-baik ibadah badan yang zahir. Ia adalah sebaik-baik ibadah badan yang zahir. Selepas itu puasa, kemudian haji, kemudian zakat. Kefarduannya adalah sebaik-baik kefarduan dan kesunahannya adalah sebaik-baik sunnah. Jadi tuan-tuan, jadi ibadah solat ni merupakan ibadah badaniyah namanya. Ibadah badaniyah. Kan? Dia bukan ibadah maliyah, ibadah harta. Salat bukan ibadah harta, tetapi ibadah badaniyah. Ada ibadah tuan-tuan, dia adalah dalam bentuk ibadah badaniyah dan juga ibadah maliyah. Macam apa tuan-tuan? Macam mengerjakan haji. Mengerjakan haji dia merupakan ibadah badaniyah dan juga ibadah maliyah. Dia melibatkan harta. Kenapa? Kerana kita nak pergi sana mesti kita melaburkan harta. Kita mesti ada duit untuk pergi ke sana. Kan? Kita mesti ada tambang untuk pergi ke sana. Sampai itu kita mesti ada ibadah badaniyah, badan yang sihat untuk pergi ke sana. Kalau solat cukup hanya sekadar ibadah badaniyah. Dia tidak melibatkan harta. Tidak melibatkan harta. Kenapa? Kita hanya solat di tempat kita saja. Tak perlu kita nak naik kereta, nak perlu naik kapal terbang untuk pergi menunaikan, nak pergi ke Mekah ke, tak perlu. Di cukup tempat kita saja kita dah boleh menunaikan solat. Kalau zakat pula, zakat dia merupakan ibadah maliyah, ibadah harta. Dia bukan ibadah badaniyah. Kerana zakat tidak melibatkan pada badan, betul-betul badan, tetapi hanya cukup orang kata harta, maka kita dikirakan sebagai orang yang telah melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian puasa. Puasa macam mana? Ibadah apa? Puasa ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ibadah hati, kan? Kerana puasa tidak melibatkan tubuh badan. Puasa tidak melibatkan harta. Puasa hanya melibatkan orang kata ketaatan kita kepada Allah dengan kita berpuasa, tidak makan dan juga tidak minum. Kita menahan diri kita daripada makan, daripada minum di siang hari. Di malam hari baru kita ada ibadah badaniyah. Ialah mengerjakan sembahyang tarawih, tak? Yang tarawih dengan bertadarus. Kan? Kalau kita nak bersedekah pula di bulan Ramadan, okey, itu ada ibadah maliyah pula. Dia ada melibatkan ibadah maliyah. So maknanya bulan puasa tuan-tuan sebenarnya bukan hanya ibadah qalbiyah hati saja, tetapi dia ada juga ibadah kata badaniyah, mana kita bertarawih waktu malam. Kemudian dia ada juga ibadah maliyah kerana kita juga ada masanya kita bersedekah di bulan Ramadan. Kan? Kerana nak bersedekah biasanya dengan harta. Tak ada harta tak bersedekah. Boleh tak? Betul tak macam tu? Tak juga. Nak bersedekah tak semestinya melibatkan harta. Kan? Benda lain pun boleh kita bersedekah. Tersenyum pun termasuk sedekah juga. Senyum, kita jumpa kawan kita dengan tersenyum, kan? Kita bersedekah dengan kawan dia. Tak melibatkan duit pun. Okey, kita mengucapkan tahlil.
Tahlil, kita mengucapkan takbir, la ilaha illallah, kita tahlil kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun kita baca tasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar kan. Okey, itu pun dikatakan sebagai sedekah. Kita sedekah untuk diri kita, dan kita boleh niat sedekah untuk ayah dan juga ibu kita. Dan juga kita boleh niat sedekah untuk orang yang telah mati, kan, secara kita, ayah kita, ibu kita yang telah pun meninggal dunia. So maknanya kita boleh juga bersedekah, kan, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang baik, bacaan-bacaan Quran ataupun tasbih. Baik. Kemudian tafakur. Terdapat 5 jenis tafakur. Jumhur ulama menyatakan tafakur ada 5 keadaan. Apa makna tafakur, tuan-tuan? Tafakur ni mana berfikir. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu tentang kejadian yang Allah Ta'ala jadikan dalam dunia ini, wa la tafakkaru fi zatillah. Jangan kau fikir tentang zat Allah Ta'ala. Baik, ulama menyatakan tafakkur ada 5 keadaan. Pertama, tafakur ataupun berfikir pada penciptaan makhluk yang merupakan tanda kekuasaan yang akan menimbulkan rasa tawajuh dan yakin kepada Allah. Tawajuh ni, asal tawajuh ni menghadap diri lah, menghadap kepada Allah Ta'ala dan yakin kepada Allah. Okay? Ini yang pertama, kan, berfikir pada penciptaan makhluk yang merupakan tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang menimbulkan yakin kepada Allah. Yang kedua, berfikir pada nikmat Allah yang akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah. Sebab kalau nikmat yang banyak Allah Ta'ala bagi pada kita, wa in ta'udu nikmatullah, kalau kita hitung nikmat Allah Ta'ala memang kita tak boleh nak hitung. Bila kita berfikir tentang nikmat yang tak pernah habis pada diri kita ni, maka rasalah timbul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, tafakur yang ketiga, tafakur pada janji Allah. Berfikir pada janji Allah tentang ganjaran yang akan menimbulkan rasa bersungguh berbuat amal ibadah kepada Dia. Kerana setiap amal ibadah kita buat, tuan-tuan, ada ganjaran Allah Ta'ala, pahala Allah Ta'ala bagi. Ada ganjaran pahala. Hatta kalau kita baca Al-Quran, tuan-tuan, ada pahala. Kan, Nabi kata, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca suratul Fatihah sahaja, berapa ganjaran pahala Allah Ta'ala bagi? Banyak kan? Kan? Kerana bayangkanlah satu huruf tu pun dah 10 ganjaran pahala. Kita baca alif lam mim, ada berapa pahala, tuan-tuan? 30. Kerana alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Bayangkanlah kita baca ayat yang lain. Baik. Yang keempat, tafakur pada janji Allah tentang balasan yang akan menimbulkan rasa takut melakukan dosa dan juga kesalahan. Yang keempat, tafakur pada janji Allah tentang balasan yang akan menimbulkan rasa takut melakukan dosa dan juga kesalahan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, nescaya dia akan diperlihatkan. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, nescaya akan diperlihatkan, ditunjukkan. Yang keenam, yang kelima, tafakur pada kekurangan diri dalam melakukan ketaatan yang akan menimbulkan rasa malu dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tafakur pada kekurangan diri kita dalam melakukan ketaatan yang akan menimbulkan rasa malu kita kepada Allah. Kerana diri kita ni diri yang lemah, tuan-tuan, dan banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Tapi kekurangan-kekurangan tadi jangan biarkan diri kurang. Kenalah perbagi diri daripada semasa ke semasa. Dah tahu diri itu kurang, jangan biarkan kurang. Kan, tambahkan lagi, lipat gandakan lagi usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan kita banyak mengeluh.
Jangan kita lari daripada rahmat Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Taala. Jangan putus asa. Cari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada 5 jenis tafakur. Habis sampai situ. Kemudian Syekh Munatillah As-Sakandari berkata, habis. Kita mula tadi awal dan kita habis pun insya-Allah. Okey, saya buka soalan kalau ada soalan daripada jemaah. Silakan kalau ada pertanyaan. Biar lelaki kahwin dengan lelaki. Kahwin perempuan dengan kahwin. Dia. Kita yang anak. Ni yang bercakap ni apa nak kegeringan dia? Cakap dia keluar daripada Islam. Kan? Tadi kan. Dari segi perkataan, dari segi tidak mengakui apa yang dah diberitahukan benda-benda yang memudaratkan keimanan kita. Yang bercakap tu siapa? Islam ke? Islam sendiri. Dia bercakap ke atau orang yang menulis? Memang dia jelas lah. Dia kenyataan dia. Kenyataan dia. Dia Islam. Sepatutnya kena ambil pihak berkuasa lah. Pihak berkuasa kena ambil tindakan lah kalau macam tu. Kan? Dia seolah macam memperlekehkan Islam. Ditakuti lah. Ditakuti dia keluar dari Islam. Ditakuti dia keluar dari Islam. Okey? Dia sebenarnya apa niat dia cakap macam tu? Nak tahu juga niat dia. Apa niat dia cakap macam tu? Baru-baru ni kan ada kenyataan itu yang apa ni? Orang ganja dan militi ni kan. Kemudian ganja semua kan. Salah seorang dalam yang keluar kenyataan. Sebelum ni mereka maksudnya dia rumah tidaklah dia kaca dia punya malu. Polisi dia kan. Dia letak dia. Tak keluar dia letak. Kan. Yang kontra ni kan. Dulu perkara ni tak berbangkit. Yalah. Lepas tu dia orang ni mungkin kabur. Kabur ni. Tapi sekarang ni dah nak macam open sangat. Dah tu yang baru terang yang buat. Baru lagi yang si kita tak boleh anak wanita untuk paksa pakai tutup. Dia tak cakap tutup orang. Dia ada yalah. Itulah masalahnya yang berkata tu kadang-kadang orang yang ada kuasa. Bila orang tak ada kuasa boleh ambil tindakan kan. Bila ada orang ada kuasa bila cakap-cakap yang macam tu kan, jadi apa tindakannya daripada pihak berkuasa sedangkan dia ada kuasa kat situ. Paling tidak pun mungkin orang akan bantai dalam FB lah. Orang akan bantai dalam FB kan. Orang akan bantai melalui media masa. Macam tu lah yang boleh buat. Bila dia memperkatakan seorang Islam, dia diam. Tapi apa dia orang lain yang memperkatakan yang Islam, tapi maksudnya diam. Diam pula. Diam. Itu yang ada sekarang kan? Iyalah. Dia cakap ni, kita tak boleh cakap macam ni. Dia tahu ni. Tapi bila buat Islam, yang buat hantar pun diam. Yang bukan tampuk pun diam. Itu dia katakan Islam liberalisme. Islam liberalisme kan? Ataupun pluralisme. Pluralisme tu lain. Kalau pluralisme tu lebih pada orang kata agama tu semua mengajak kebaikan. Itu pluralisme. Dia lebih pada liberalisme. Liberal lah. Kan? Asal benda tu orang kata di segi hukum dunianya boleh, maka boleh lah. Walaupun di segi syariatnya tak boleh. Di sini tak boleh. Benda tu haram. Tapi dia lebih pada orang kata memperjuangkan orang kata hak asasi manusia. Hak asasi orang kata boleh. Hak sama tu hak dia lah, asasi dia.
Dari segi itu dia hukum manusia. Dia betul dari kata tu, tapi bila dia masuk Islam dia tak boleh hak asasi manusia, tak boleh. Ya, pada kita lah, pada dia tak boleh. Pada kita tak boleh, tapi pada dia boleh. Itu masalah, pada dia boleh. Jadi yang tadi kita buat yang perkahwinan tadi kan. Dia memang niatnya memang tak ada, Islam ni tak ada. Memang tak ada. Tapi disebabkan nak sesuatu, satu dengan kahwin tadi kan. Dia memang tak ada dalam Islam ni. Zahir kan. Disebabkan dia nak tu, dia kahwin juga. Kahwin. Tapi apakah akan berlaku pada yang generasi ni? Apakah diguna itu? Bila anak tu lahir, keadaan yang bukan dia menzahirkan Islam dia, cuma dia nak kahwin je. Nak kahwin saja. Nak kahwin je. Jadi apakah yang berlaku? Kita hanya hukum pada zahir lah. Kita hanya hukum pada zahir. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita hanya hukum pada zahir. Memang dia nampak kita Islam lah. Mana dia, walaupun ada niatnya berkahwin itu, niat Islam tu kerana nak berkahwin, tapi kita hanya boleh hukum pada zahir, menyatakan dia masuk Islam. Dan kalau dia ada anak pun, anak dia tu tetap juga dikatakan anak sataraf. Anak yang sataraf hasil daripada perkahwinan yang sah lah, kan? Tetapi dalam konteks sudut batinnya, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita tahulah, kan? Yang masuk Islam pun, ini maklumlah nak, bukan kata nak persoalkan. Yalah. Tapi dia tidak masuk Islam, tapi perkara-perkara yang sebelum Islam pun dia buat juga. Macam dia lalu juga. Kalau dia dulu Islam, tapi dalam satu masa perayaan tu ikut juga. Buat juga. Betul. Mana Islam ni hanya mengikut saja. Ikut aja orang masuk Islam, dia masuk Islam, betul tak? Tapi dalam masa sama dia masih lagi mengamalkan ajaran agama dia. Okey. Itu kena, kata pihak berkuasa kena pantau lah tu. Kena pantau lah. Tengok dia kan. Ini berlaku. Berlaku nama saya. Mana yang apa ni, orang kita ni baik. Ustaz kahwin dengan orang India. Dengan orang India. Kita beritahu. Apa tindakan dia? Tindakan yang berkuasa lagi. Kita boleh cakap, saya masuk sukarela. Betul. Jadi setakat semati kat situ ya. Apa usaha yang lainnya? Apa mengalir dia? Sekarang kan? Kalau yang Muslim masuk Islam, masuk murtad balik ada. Yang Islam sendiri murtad pun ada. Ada lah. Cuma benda tu kadang-kadang tak di-highlightkan lah benda tu. Kalau di mahkamah pun kadang ada juga yang mohon. Jadi sebab ada ikut tutup. Finish kan? Dah, tekan. Tekan. Tekan finish. Itu yang jadi pada finish. Ada tu. Jadi